Majoriti para ulama menyatakan angkat tangan adalah sebanyak 3 tempat. 3 tempat. Bukan 3 kali satu tempat, 3 tempat. Iaitu ketika takbiratul ihram, ketika wa idza kabbara lirruku', apabila dia bertakbir untuk rukuk. Takbir untuk rukuk. Jadi dia nak takbir untuk rukuk, Allahu Akbar, dan kemudian apabila dia bangun daripada rukuk. Ini adalah merupakan tempat-tempat yang berlaku angkat tangan dengan sepakat para ulama, kecuali tadi Abu Hanifah. Sunnah, kata mereka. Ini adalah sunnah. Walaupun sebahagian mereka cuba menyatakan angkat tangan ni maksud dia apa, seolah-olah maksud kita mengangkat hijab kelupaan untuk mengingati Allah. Ada yang kata angkat ni seolah-olah istislam, menyerah diri pada Allah. Itu semua sebutan. Sebab ada dalam kitab mereka sebut hikmah di sebalik angkat tangan ni macam menyerah diri. Tapi yang pentingnya ialah ia merupakan sunnah. Sebab baginda Nabi SAW mengangkatnya. Okey. Angkat setentangan dengan apa? Bau. Cuma di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar juga di dalam Sahih Al-Bukhari. Dia kata ada satu tempat lagi yang Nabi angkat, iaitu idza qama min ar-rak'atain rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima mankibai kama yasna'u 'inda iftitahis salah. Idza qama min ar-rak'atain, apabila baginda bangun daripada 2 rakaat, yakni bagi solat yang mana lebih daripada 2 rakaat. Apa solat yang lebih daripada 2 rakaat? Solat apa? Maghrib lebih daripada 2 rakaat. Lagi? Isya lebih daripada 2 rakaat. Zuhur lebih daripada 2 rakaat. Asar lebih daripada 2 rakaat. Jadi dia kata idza qama min ar-rak'atain, apabila bangun daripada 2 rakaat, rafa'a yadayhi, baginda angkat tangannya, hatta yuhadhiya bihima mankibai, sehingga setentangan dengan bahunya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, artinya tempat keempat, kalau semayang tu lebih dari 2 rakaat, yang angkat ialah selepas daripada kita baca tahiyat lah. Tahiyat. Pada rakaat kedua maghrib, kita bangun, kita angkat. Satu tempat lagi yang kita angkat. Artinya, pada rakaat yang pertama, kita tak angkat. Pada rakaat yang kedua, kita tak angkat. Pada rakaat ketiga, kita tak angkat. Pada rakaat pertama, kita tak angkat. Pada rakaat ketiga kita tak angkat, kita angkat pada rakaat yang kedua. Yang kedua. Mungkin setengah orang kata, kami pun tak tahu macam tu lah. Tapi apa beza antara mengaji fiqhul hadis ataupun fiqhus sunnah dengan kita hanya pergi mengaji habaq saja? Rakaat kedua angkat tangan Mengaji fiqhus sunnah menyebabkan kita berinteraksi, kita mendengar langsung riwayat-riwayat yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya apabila kita beramal dengan amalan itu, yang terbayang pada kita ialah wajah ataupun perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak sama antara orang yang tahu angkat tangan pada rakaat yang kedua ataupun pada 3 tempat yang kita sebut tadi, dengan orang habaq, dengan orang yang mengetahuinya apabila orang itu memberitahu dengan menyebut hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hadis-hadis itu memang benar, bagi orang awam mungkin dia kena dihurai padanya, dan huraian itu merujuk kepada ahli-ahli ilmu di kalangan tokoh-tokoh mazhab dan selainnya.
Tetapi ilmu itu punca dia. Itu makna apabila mengetahui, oh demikian Nabi buat. Maka perasaan ketika salat yang kita rasa ialah perasaan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu seperti mana kamu lihat aku salat. Kalau tak, jadi macam sebahagian ajaran. Dulu ada ajaran Al-Arqam. Dia tulis risalah di bumi Syam masa dia pergi ke Jordan, dan banyak ucapan-ucapan pemimpin dia. Dia kata apa? Bila kita nak solat, kita bayangkan wajah Abuya. Nampak? Ini sama yang kebelakangan ni datang. Kita siapa nak bayang, nak sebut Quran hadis? Kita bayangkan tok guru kita. Tuan-tuan, kalau kita hanya bayangkan guru kita, macam kita sebut, guru ni tadi kalau Abu Hanifah tak angkat, yang dua tu Sufyan Ats-Tsauri, dibandingkan kita dengan Sufyan Ats-Tsauri, semut dengan gajah pun dekat lagi. Tapi kita dengan Abdul Rahman ibnu Abi Layla qadhi tadi, siapa? Tapi bukan kerana kita lebih pandai pada Abu Hanifah, tidak kerana kita lebih pandai pada Abdul Rahman bin Abi Layla, tidak kerana kita lebih pandai daripada Sufyan Ats-Tsauri. Tetapi kita membaca hadis, dan hadis yang mana kita faham ni, inilah juga yang dipahami oleh Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah, Imam Malik dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Maka pentingnya fiqhus sunnah, fiqhul hadis, mendekatkan kita kepada sumber sunnah ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, maka dengan itu ini adalah merupakan amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat, iaitu mengangkat tangan ketika tiga tempat yang disebutkan tadi. Satu lagi tempat ialah apabila pada rakaat yang kedua. Ada riwayat-riwayat yang tidak kuat, iaitu antaranya baginda mengangkat ketika nak turun sujud, dan ketika bangkit, sentiasa ketika bangkit daripada sujud. Tapi riwayat-riwayat ini dianggap tidak kukuh, tidak dapat untuk mensabitkan apa yang telah disebut oleh para ulama dalam riwayat Abdullah ibn Umar. Ada qaul yang menyebut hal demikian. Albani dia meluaskan sedikit dalam hal ini, tetapi ini adalah apa yang kita sebut di sini ialah pendapat jumhur ulama, wallahu taala a'lam.